Jangan jadi hamba Ramadan. Kita kena jadi hamba Allah. Kun rabbaniyun walatakun ramadaniyun. Kita bukan hamba Ramadan, kita hamba Allah. Bulan Ramadan jangan hanya taat pada puasa, makan ditahan, minum ditahan. Sedangkan buka aurat tak segan-segan. Taat pada puasa, tidak makan, tidak minum, tetapi pakaianmu masih serba minimum. Bulan Ramadan jangan hanya taat pada zakat, sedang dirimu masih mendedah aurat. Taat pada puasa, lapar dan haus engkau dapat, kemuliaan sukar nak didapat. Kerana kita belum sudi tutup aurat. Bulan Ramadan, jadikan taatmu kepada Allah, aurat dihijab sebelum dirimu terkena azab. Taat pada puasa tak menjamin taatmu pada Allah. Tapi taat pada Allah sudah pasti puasa dan perintahnya yang lain akan engkau taati. Bulan Ramadan, bulan mulia. Muliakan diri kita dengan hijab. Bulan Ramadan kepada Allah kita taat, caranya dengan menutup aurat. InsyaAllah kemuliaan kita akan dapat. Bulan Ramadan kepada Allah kita taat dengan menutup aurat. InsyaAllah bahagialah kita dunia dan akhirat. Ini satu contoh saja, aurat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiyah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih Al-Fadil Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati para pegawai, ahli jawatan kuasa dan para sukarelawan Masjid Sultan Haji Ahmad Shah, Universiti Islam Antarabangsa Kampus Kuantan. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini, dan seterusnya dapat kembali bertatap muka bersempena dengan program Balighna Ramadan ini. Bersyukur juga saya ke hadrat ilahi sekali lagi dapat menyampaikan ceramah di masjid ini. Begitu lama sekali saya dah tak sampaikan ceramah di masjid ini. Kali terakhir kira-kira 10 tahun, 9 bulan, 25 hari yang lalu. Saya ceramah di sini pada hari Jumaat 10 Mei tahun 2023. Dan saya yakin tuan-tuan memang tak ingat dah apa yang saya ceramahkan ketika itu. Dah 11 tahun, lama sangat. Tapi masa itu cerita Ramadan juga. Jadi ini mengulang kembali. Hadirin hadirat sekalian, malam ini jika tak salah kiraannya kita dah pun memasuki 26 Sya'ban 1445. InsyaAllah pada hari Ahad ini 10 hari bulan Mac, kami di Jabatan Mufti Negeri-Negeri bersama dengan rakan-rakan dari Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri-Negeri JOPEM akan pergilah ke lokasi-lokasi untuk mencerap anak bulan. Maknanya kalau dikirakan kurang lebih 6 hari lagi, kita sedang mengira-ngira dan menanti-nanti kedatangan tetamu yang sangat istimewa
namanya Ramadan Al-Mubarak. Bulan Ramadan bakal bertandang. Semua yang beriman kini diundang. Membaca zikir Al-Quran berkumandang. Lailatul Qadar marilah dihadang. Telah tersebut di dalam Al-Quran panggilan bagi orang-orang beriman, tak kira lelaki maupun perempuan, hendaklah berpuasa di bulan Ramadan. Pada malam ini saya ingin mengajak hadirin hadirat sekalian untuk merenung ada satu hadis, ada satu riwayat yang mana cerita ini dibawakan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Ceritanya mengisahkan bagaimana Nabi SAW telah mengaminkan doa malaikat Jibril. Ini cerita yang terkenal. Kata Jabir, anna Nabi SAW raqal mimbara. Falamma raqad darajatal ula qala amin. Summa raqa thaniyata faqala amin. Summa raqa thalithata faqala amin. Kata Jabir, kami tengok Nabi ni dia menaiki mimbar. Mimbar kita tengah baiki gayanya, tengah naik mimbar. Ketika naik mimbar, naik di mata tangga pertama, sahabat dengar Nabi sebut amin. Kemudian Nabi pijak tangga yang kedua, Nabi sebut lagi amin. Kemudian sahabat dengar Nabi pijak tangga yang ketiga, pun Nabi menyebut amin. Selepas selesai majlis, faqalu ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin salasa marat. Ya Rasul, kami tadi dengar Tuan pijak tangga sebut amin, tangga kedua sebut amin, tangga ketiga sebut amin. What happened? Apa yang terjadi ya Rasulullah? Qal, lamma raqitu darajatal ula ja'ani Jibril. Ketika aku pijak tangga yang pertama, Jibril datang. Faqala syaqiya 'abdun adraka ramadana fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Faqultu amin. Kata Nabi, bila aku pijak tangga pertama, Jibril pun datang dan dia telah berkata kepada aku. Kata Jibril, syaqiya 'abdun adraka ramadan. Cilakalah, kata Jibril, orang yang telah bertemu dengan bulan Ramadan, menempuh sepanjang Ramadan, walam yughfar lahu, tetapi dia tak dapat keampunan daripada Allah. Sebulan dia duduk dalam Ramadan, sikit habuk Allah tak ampunkan dosa orang ini. Syaqiya 'abdun, celaka orang ini. Syaqi, celakalah kalau terjemahan kita. Maka apa respon Nabi? Faqultu amin. Aku pun jawab amin sajalah. Summa qala, kemudian naik lagi tangga kedua, dengar lagi Jibril menyebut syaqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannata faqultu amin. Kata Nabi, aku naik tangga kedua, Jibril duduk di sebelah, dia cakap sekali lagi, celakalah manusia yang mana masih ada ibu bapa. Sama ada ibu bapa tu dua-dua masih hidup, atau salah seorangnya telah meninggal. Mana satu ada, satu orang hidup, tak kira mak ataupun ayah. Tetapi walaupun dia ada mak bapa, kerana dia tidak santuni ibu bapanya itu, dia tak masuk surga. Celakalah orang ini. Dan Jibril, Nabi, faqultu amin, aku pun jawab amin jugalah. Summa qal, kemudian kata Nabi, Jibril, aku naik tangga ketiga, dia pun bercakap lagi, syaqiya 'abdun zukirta 'indahu wa lam yusalli 'alaika faqultu amin. Kata Nabi lagi, naik tangga ketiga, Jibril menyambung bercakap lagi, celakalah, kata Jibril, manusia yang bila disebutkan engkau nama-namanya, tetapi dia tidak bersudi pun berselawat kepada engkau. Celakalah orang itu. Dan Nabi, faqultu amin, aku pun jawab amin. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Saudara-saudari sekalian, saya tidak nak elaborate ketiga-tiga fasa ataupun tiga-tiga tangga ni, nanti tak berfokus ceramah kita. Malam ini kita limitkan perbincangan kita fokuskan kepada bahagian doa yang pertama, iaitu ketika Jibril membacakan satu doa, syaqiya 'abdun adraka ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu.
Celaka sungguhlah seseorang itu yang dia dah berada sepanjang Ramadan, tetapi dia keluar daripada Ramadan dalam keadaan lam yughfar lahu, tak diampunkan dosanya. Jadi kalau kita amati hadis ini, Allah ataupun Nabi kita nak menyebutkan ada manusia dalam dunia ni memang malang semua. Malang ni bahasa belapik. Kalau bahasa hadis, celaka sungguh orang. Kita kalau celaka ni kasar sangat, betul kan? Celaka betul. Kasar tu. Cakap celaka masuk Facebook kena buang tu. Dia perkataan kasar, orang boleh report. Orang boleh report kasar. Tapi kenapa sampai tahap orang tu dicelakakan? Kerana Allah Ta'ala telah menjadikan bulan Ramadan ini keseluruhannya sebagai bulan keampunan. Keseluruhan. Bukan malam nuzul Quran saja, bukan malam Lailatul Qadar saja, tidak. Keseluruhan. Kata Syekh Abdul Rahman As-Safuri Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia ada buat satu buku, satu kitab, Nuzhatul Majalis wa Muntakhab An-Nafais. Buku ni ada orang suka, ada orang tak suka, bagi orang yang mengkaji lah. Tapi kita ambil mana yang boleh dipakai. Kata dia, Ramadana khamsata ahruf. Ramadan ni kalau dikonsonankan ada 5 huruf. Ra, mim, dad, alif, nun. Maka kata dia, farra ridwanullah lil muqarrabin, wal mim maghfiratullah lil 'asin, wad dad damanullah lit taifin, wal alif ulfatullah lil mutawakkilin, wan nun nawalullah lis sadiqin. Pertama kata dia, ra itu adalah ridwan, redha Allah. Kepada siapa? Lil muqarrabin, orang yang berusaha nak mendekatkan diri pada dia. Artinya mungkin sebelum Ramadan dia jarang ke masjid, tapi bila datang Ramadan dia berusahalah datang ke masjid dengan sedaya upaya kemampuan dia. Dia bukan rajin sangat, dia bukan regular sangat masjid, tapi usaha jugalah masuk ke masjid. Jadi dia usaha nak dekatkan itu, Allah redha kepada dia. Mim maghfirah, keampunan Allah kepada siapa? Lil asin, untuk orang yang berbuat maksiat. Sebelum Ramadan bergelumang maksiat, tengok konsert bila minggu, contoh. Jadi dia taubat nanti bulan Ramadan, Allah ampunkanlah. Sap soi, kicincai, kita tak ada kira, ampun semua. Dad, doman, apa ni, jaminan. Kepada siapa? Lit-ta'ifin, untuk orang yang kuat beribadah. Dan alif tu ulfah. Ulfah ini maknanya kecintaan Allah. Kepada siapa? Lil mutawakkilin. Kenapa Allah tumpahkan cintanya kepada orang tawakal? Sebab Ramadan, puasa ini tak semua orang mampu. Macam adik-adik yang muda-muda ni mungkin kuat lagi puasa. Tapi bagi orang-orang yang dah ada penyakit 3 serangkai, 4 serangkai, 5 serangkai, tak kot dah nak puasa. Orang kecil manis pun tak larat puasa sebab dia kena makan ubat. Ubat pula ada timing dia. Orang gastrik, macam-macam lah. Mereka ini bukan senang nak puasa. Hospital sebelah kita ni berapa ramai orang yang sedang duduk di ward. Maka insya-Allah minggu depan kalau masih di hospital, sakit dalam keadaan bulan Ramadan. Tetapi kerana mereka nak juga puasa, dia tawakal. Dia usaha juga setakat mampu. Mana sahur tu dia sahur, dia mungkin pukul 10, pukul 11 dia pun beritahu pada jururawat atau doktor, saya tak larat, saya tak boleh, badan jadi lemah, kepala pusing. Okey lah. Artinya dia usaha, dia bertawakal pada Allah. Dan itu jauh lebih baik bagi orang yang tak tawakal, yang tak usaha langsung, terus dia tak puasa. Itu tak betul. Macam orang yang 3D kan, dangerous, difficult dengan dirty. Kadang 3D ni dia ada pengecualian, dibenar pelonggaran tidak puasa. Tetapi dia tak usaha langsung. Tak boleh lah begitu. Awak sihat, hanya kerana cuaca panas tak larat kerja, takkan terus tak puasa daripada pagi. At least bangun pagi sahur, pergi kerja. Tengah hari pukul 11-12 panas tak larat, apa buka lah. Ini tak, pagi-pagi sarapan macam biasa je, tak ada tawakal langsung. Awak gastrik lah kita tahu, tapi kadang gas tu sikit, trik yang banyak. Janganlah campur-campurkan dua itu. Jadi tawakal pada Allah. Tawakal. Dan siapa yang tawakal? Wa ulfatullah lil mutawakkilin. Allah turunkan cinta dia. Dan huruf nun
kata Syekh Abdul Rahman As-Sufuri Asy-Syafi'i adalah nawal. Nawal ni lis-sadiqin, untuk orang yang jujur. Anugerah Allah untuk orang yang jujur. Sebab puasa sangat mementingkan kejujuran. Sebab puasa kalau tak jujur, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kita saja yang tahu. Kita habis sahur, pergi masjid sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh balik rumah, pergi ke dapur, lauk ada lagi, makanan ada lagi, makanan sahur tadi. Anak-anak, adik-adik kita dah pergi sekolah, line clear, tak ada orang tahu. Mana kalau kita makan sesudu, tak ada masalah. Tapi sebab kita jujur, kejujuran kita itu nawal, dapat anugerah daripada Allah. Dia memang bulan puasa ni cabaran kuat. Apatah lagi kita tahun ini kita ada heat wave ya. Heat wave ni panas sikit lah negara kita. Maka kalau tengah hari sembahyang Zuhur, Ramadan tahun ni mungkin panas sikit. Kadang-kadang kita ambil air sembahyang tengah hari, bila kena kat muka, air tu, air pahit tu bila kena kat bibir, rasa, manisnya air. Air pahit rasa manis bulan puasa ni, belum air yang jual di pasar Ramadan. Jadi kita jujur sajalah. Minum sikit tak ada orang nampak agaknya, sesuap. Tak boleh. Kita jujur. Kejujuran kita itu dibalas, iaitu nawal. Sebab itu Ramadan ni semuanya is all about transformation. Kita transformkan diri kita. Kita mengubah. Tujuan kita mengubah maghfirah. Sebab itu Ramadan ni kita selalu minta kepada pihak media, media massa, media cetak, tolong transformkan media supaya boleh meraihkan orang yang sedang berpuasa. Alhamdulillah kita tengok sepanjang Ramadan siaran TV pun banyak berubah. Rancangan-rancangan TV pun banyak dah yang kapsul nasihat, kurang dah moha-moha. Rancangan gosip pun pengacaranya pun pakai tudung, walaupun membawang lagi tapi pakai tudung. Dia at least dia menghormati. Radio pun kurang bermain dengan lagu-lagu rancak apa semua ni. Taylor Swift ke apa tak ada dah. Dia banyak main lagu Arab, lagu gambar-gambar, doa hancur Israel. Benda gitu sebelum ni tak pasang pun. Dia akan jadi semangat. Sebab itulah yang paling ideal. Marilah kita menjadikan Ramadan ini sebagai titik perubahan untuk mendapat keampunan daripada Allah. Jangan jadi hamba Ramadan. Kita kena jadi hamba Allah. Kun rabbaniyun walatakun ramadaniyun. Kita bukan hamba Ramadan, kita hamba Allah. Bulan Ramadan jangan hanya taat pada puasa, makan ditahan, minum ditahan. Sedangkan buka aurat tak segan-segan. Taat pada puasa, tidak makan, tidak minum, tetapi pakaianmu masih serba minimum. Bulan Ramadan jangan hanya taat pada zakat, sedang dirimu masih mendedah aurat. Taat pada puasa, lapar dan haus engkau dapat, kemuliaan sukar nak didapat. Kerana kita belum sudi tutup aurat. Bulan Ramadan, jadikan taatmu kepada Allah, aurat dihijab sebelum dirimu terkena azab. Taat pada puasa tak menjamin taatmu pada Allah. Tapi taat pada Allah sudah pasti puasa dan perintahnya yang lain akan engkau taati. Bulan Ramadan, bulan mulia. Muliakan diri kita dengan hijab. Bulan Ramadan kepada Allah kita taat, caranya dengan menutup aurat. InsyaAllah kemuliaan kita akan dapat. Bulan Ramadan kepada Allah kita taat dengan menutup aurat. InsyaAllah bahagialah kita dunia dan akhirat. Ini satu contoh saja, aurat saja. Artinya apa guna puasa tetapi satu bahagian lagi daripada perintah Allah tak dilaksanakan. Yang ini yang tak dapat keampunan penuh. Jadi apabila kita lari daripada objektif Ramadan, main objektif Ramadan ini adalah keampunan. Kalau kita tak dapat keampunan ini, apakah yang dihukumkan oleh Nabi kita? Celakalah orang ini. Sebulan puasa tak dapat keampunan, celaka orang ini. Maka mari kita muhasabah diri. Adakah tarawih yang akan kita mula laksanakan pada hari Isnin nanti? Bermula hari Isnin sampailah dekat raya nanti. Tiap-tiap malam kita sembahyang. Adakah tarawih yang kita buat itu dapat membawa keampunan kepada Allah?
Dapat ataupun tidak? Kita di pihak masjid, kita aturkan program sepanjang bulan Ramadan. Kita aturkan tazkirah, qiyamul lail, moreh, iftar, adakah boot sale dan bagai-bagai lagi. Adakah semua program yang kita atur kepada jemaah itu boleh membawa keampunan Allah kepada jemaah kita? Adakah bazar Ramadan yang kita aturkan itu bawa keampunan kepada pengunjungnya? Adakah tazkirah yang kita atur tiap-tiap hari lepas sembahyang Zuhur aturkan, semuanya itu datang tak keampunan kepada pendengar kita? Iftar, qiyamul lail, moreh, dapat ampun ataupun tidak? Ataupun ada di kalangan rakan-rakan kita sepanjang Ramadan kerjanya jadi food hunter ataupun jadi food reviewer, pergi dari bazar ke bazar Ramadan, beratur panjang sejak sebelum Zuhur. Adakah amalannya itu boleh dapat keampunan dari Allah? Beli peha kambing, betih kambing macam-macam, beratur daripada pukul 12 tengah hari. Bawa video, peganglah minipot satu. Hari ni kita akan tengok macam mana nasi arak lambung telur ni jadi macam mana. Oh kita ni lah dia pun duk. Adakah perbuatan kamu itu boleh dapat keampunan Allah? Kalau jawapannya ya, then teruskan. Buckle up, on your feet, go on the double. Buatlah kalau engkau rasa dapat keampunan. Tapi kalau tak dapat, rasa macam tak dapat keampunan ni, stop. Tak payah buat. Kalau saya buat je Ustaz, celaka kan. Itu je bahasa mudah. Bukan kita yang mengatakan, Jibril yang mengatakan, celaka kan ni. Sebab itu kita mohon sabarlah. Bulan puasa ni, bulan puasa nanti, aku ni dapat keampunan ke perangai aku macam ni? Kena bertanya pada itu. Ada orang kata, saya puasa ni Ustaz, niat nak cari pahala. Saya tak tahulah ampun tak ampun, tapi saya nak cari pahala. Niat cari pahala tidak salah. Mencari fadail amal tidak salah. Bahkan bulan Ramadan memang suruh dikira pahala. Itu ada arahan untuk kita mengira. Man shama Ramadana imanan wahtisaban. Siapa-siapa yang menempuh Ramadan ini, pertama dengan keimanan, yang kedua ihtisaban. Apa makna ihtisaban? Kata Ibn Jauzi, wa muhtasiban jazilu ajri. Ihtisab ni maknanya kau mengharap pahala yang melimpah ruah. Kalau kata Ibn Hajar, yang dimaksudkan sebagai ihtisaban talabus sawabi min Allah. Dia buat ibadat memang nak cari balasan dari Allah. Jadi siapa yang Ramadan ini buat amal ibadat, pertama kerana iman, yang kedua kerana nak dapat pahala, apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah ampun semua dosa dia. Jadi tidak salah kita nak mencari pahala, nak mengumpul markah, tidak jadi masalah. Cuma jangan berkira sangat. Jangan berkira sangat. Kenapa lepas asar tak mengaji? Aku daripada malam tadi dah mengaji. Nak mengaji benda lagi. Subuh aku mengaji, pukul 10 mengaji. Sudah-sudahlah mengaji je. Kalau kira-kira banyak sangat dah pahala hari ni. Itu berkira namanya. Mengira ni, ihtisab ni kita mengira. Hari ni berapa? Gini. Boleh, tak ada masalah. Cumanya, andai kata kita nak mendapatkan keampunan yang solid daripada Allah sepanjang Ramadan, selain daripada kita menjaga amal ibadah kita yang wajib, iaitu puasa dan sembahyang fardu, barang perlu diingat, keampunan payah diraih kalau kita tidak banyak melakukan an-nawafil, amalan sunat. Apa sebab? Kerana amalan yang wajib di dalam bulan Ramadan itu tidak banyak. Dan kalau ada pun memang wajib buat. Bukannya dia bukan optional, memang kena buat. Puasa kena buat. Sembahyang 5 waktu kena buat. Maka kalau setakat buat 2 perkara itu tidak mencukupi. Kita mesti lakukan banyak amalan sunat. Apa makna benda sunat? Sunat ini benda yang buat dapat pahala, tak buat rugi. Itu benda sunat. Jadi kalau nak dapat extra bonus keampunan Allah, mesti banyak beramal sunat. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hambaku yang tidak berhenti-henti nak taqarrub kepada aku dengan jalan ibadah sunnah, maka uhibbahu, aku cinta kepada hamba ini. I love you, kata Allah Ta'ala pada kita. Apa sebab? Kerana dia usaha ibadat sunat. Hidup di dunia cuma sementara.
tempat membuat amal ibadah. Kumpullah kebaikan, himpunlah pahala. Jangan dileka harta dan maksiat. Siapa suka memegang adat, mulalah sifat dengan kerenah. Siapa rajin beribadat sunat, pahala dapat, iman bertambah. Jadi untuk Ramadan ni tuan-tuan sekalian, saya menyuruh diri saya dan tuan-tuan puan-puan, amalan sunat mesti banyak buat. Sebanyak mungkin. Kita boleh selitkan amalan sunat tu dalam jadual harian kita saja. Sebagai contoh, kalau misalnya kita tiap-tiap petang pergi bazar Ramadan, ataupun kita usaha kita nak berbuka puasa di padang MPK. Orang Kuantan ni tak tahu apa pelik. Dia nak juga menerak atas padang tu ramai-ramai bulan puasa ni. Okeylah, pergilah, benda tradisi daripada dulu kan. Bantang, tikar, bagi. Tak ada masalah. Tapi dalam keadaan itu, selitkan amalan sunat. Bagai contoh, walaupun pergi bazar Ramadan, beli lauk banyak, sedekah. Jangan lupa, sedekah itu adalah sunatnya. Kemudian apa lagi? Sedekah, membantu orang meluk, ajak orang berbuka misalnya. Saya tengok, saya lama duduk di masjid negeri, kita perhati jemaah, kita bukan jemaah, orang yang datang berbuka ni lah. Orang Malaysia ni dia ada nafsi-nafsi sikit. Kalau dia dah buka satu kawasan dia dah occupy satu kawasan, dia tak bagilah orang untuk nak makan join dah. Sedangkan kalau di tanah Arab, apatah lagi kalau kita pergi ke Mekah, itu kalau dia nak berbuka sama dia nampak kita lalu, dia tarik tangan, dia ajak berbuka. Tapi orang kita tak. Dia duduk satu family, dia duduk di atas tikar dia tu. Bila azan masjid negeri, dia tak ada offer. Ada masing-masing buat hal masing-masing. Kita dah hilang amalan sunat. Alangkah baiknya kalau dapat bertukar-tukar hidangan, mengajak orang makan. Sebab seperti yang kita maklum, orang yang membelanja orang berbuka puasa, segala amalan orang tu akan dapat pada kita. Itu ada hadisnya, tanpa mengurangkan amalan orang itu. Jadi banyakkan amal-amal sunat. Amal sunat ini, tuan-tuan sekalian, dia adalah lubuk pahala. Lubuk pahala amalan sunat. Amalan wajib bukan lubuk pahala. Lubuk pahala terbesar dalam amalan sunat sebab jumlahnya banyak. Sebab itu Allah Ta'ala dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu mengerjakan amalan-amalan untuk mendapat keampunan dari aku. Wasari'u, mesti bersegera. Apakah amalan-amalannya itu? Allah Ta'ala sebut, aku bagi balasan. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Aku akan beri ganjaran surga yang telah dijanjikan, yang luasnya seluas langit dan bumi, aku sediakan untuk orang yang bertakwa. Apakah amalan-amalannya? Allazina yunfiquna fi sarai wad dharai wal kadhimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang bersedekah, yang berderma, tak kira masa dia ada duit atau tak ada duit. Jadi bulan puasa, sedekahlah. Saya tak ada duit, tu buah kurma ada, sedekah. Apa yang ada sajalah. Sarra wad dharra. Masa kau senang, masa kau susah. Time kita senang, sedekah murtabak. Time susah sikit, bagi kurma. At least agihkan. Rugi, wasari'un, kau kena kejar ini, tapi orang tak kejar. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi. Wal kadhiminal ghaiz. Orang yang menahan marahnya. Bulan puasa jangan marah-marah. La ilaha illallah. Orang lain penat juga. Orang lain lapar ke bulu juga. Orang lain tak sahur juga. Relax ah. Tapi bulan puasa lah paling banyak orang marah-marah. Sebab manusia ni kalau lapar, dia tak waras sikit. Sebab darahnya tak mengalir dengan baik agaknya. Campuran tu pula kuat isap rokok. Orang kuat isap rokok ni, dia dah badan dia ni ada nikotin. Nikotin ni memang dah berkawan dengan sistem badan dia. Jadi bila 12 jam tak ada nikotin dia kurang waras sikit. Jadi nak marah je kerja. Lepas itu Allah Ta'ala sebut wal kaziminal ghaiz. Jangan marah-marah. Bulan puasa ni sabar.
sampai ke Nabi ajar, kalau orang kurang ajar dengan kau, ajak engkau bertumbuk, sabar. Kalau nak marah juga, bagi kata dua pada dia, sesungguhnya saya puasa. Itu kan Nabi ajar. Mana nak beritahu kau orang tu, kau jangan kau ajar sangat, aku puasa ni. Kau tunggu lepas buka. Soalan begitulah. Jangan kau ajar sangat, aku puasa ni, kau tunggu lepas terawih kan? Lepas terawih kan? Lepas terawih kan budak ni penampar dia aku ni kan? Maknanya sabar. Bulan puasa ni kena banyak sabar. Sabar itu subur, enggak sabar masuk kubur. Sabar. Kemudian apa lagi Allah Ta'ala sebut? Wal afina anin nas. Hendaklah kau maafkanlah kesalahan orang. Berlebih kuranglah mana yang tersalah itu. Apatah lagi dalam keadaan berpuasa ni, jangan marah, mudah maafkan orang. Barulah dapat maghfiratim mir rabbikum. Baru dapat keampunan aku. Ini engkau asyik marah-marah, mengamuk tak tentu arah, nak tumbuk orang sana, tumbuk orang sini. Orang masuk simpang tak bagi signal, engkau maki, engkau tengah puasa, kurang sabar. Dan di hujung Allah Ta'ala sebut, wallahu yuhibbul muhsinin. Aku paling cinta kepada orang yang ihsan. Apa makna ihsan? Ihsan ni, kalau ingat tak hadis Jibril. Jibril ketika jumpa Nabi, dia tanya 3 soalan. Pertama, iman, Islam, ihsan. Di situ kata ulama nak menunjukkan, bukan semua orang Islam itu beriman. Dan bukan semua orang yang beriman itu ihsan. Ramai orang, dia beriman, baik, tapi ihsan tak ada. Ihsan ni makam tinggi, muhsinin. Dia ada empati, simpati, dia ada belas pada orang. Baik itu saya sering sebut contoh di mana-mana, hatta kita yang jaga masjid ini dulu, masa zaman PKP, zaman Covid. Kita ni kira orang-orang beriman dah, kira ni yang jaga masjid nama ya'muru masajid Allah ya. Kita ni orang beriman dah. Tapi adakah kita ihsan masa itu? Tak. Jemaah datang lupa pakai mask, kita halau balik. Minta maaf SOP ya, minta maaf balik SOP ya. Balik bukan tu. Ada berlaku kes, dia datang bawa emas tapi bawa anak. Kita halau balik. Minta maaf je, bawa 7 tahun tak boleh masuk ya. Dia pun keluar. Letak anak dalam kereta, datang balik. Lupa pula bawa sejadah. Minta maaf je, masuk kena ambil sejadah je. Letak balik. Keluar balik. Cik sejadah ni tak ikut spek. Kita sejadah ada ukuran dia je. Lalu orang tu tumbuk ke jaga tu sekali. Ihsan tak semua orang ada. Jadi jadilah orang ihsan. Yang ni saya akan elaboratekan lebih lanjut selepas ini. Sebab saya ingat kita beri laluan dululah kepada azan isyak yang akan berkumandang selepas ini. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kembali kita menyambung ceramah kita bersempena dengan program Balighna Ramadan ini. Pada malam ini kita sama-sama muhasabah. Memasuki kurang 7 hari lagi Ramadan akan bertandang. Adakah kita benar-benar boleh sampai kepada main objektif Ramadan, iaitu mendapat keampunan daripada Allah? Perbuatan-perbuatan kita, gelagat kita, perangai kita, adakah semuanya menjurus kepada keampunan Allah? Kalau tidak, berhenti je lah. Kalau kita teruskan, apa risikonya? Kata Jibril, celaka orang ini. Sepanjang Ramadan patutnya Allah ampunkan dia, jadi tak ampun. Celaka orang ini. Sebab itu kepada anak-anak muda, buatlah perangai senonoh bulan puasa ini. Saya dulu zaman-zaman masa duduk di masjid negeri, masjid kita tu kan lawa, lebih kurang lah nama pun sama masjid ni kan, cuma ada syah saja. Jadi menyebabkan ramai orang muda-muda datang buat shooting video. Kan zaman sekarang ni kan, orang demi sesuatu konten. Sekarang ni kan orang demi mencari sesuatu konten. Jadi orang akan buatlah macam-macam video pelik-pelik. Jadi mangsanya masjid negeri lah sebab dia lawa. Dia buat recording tu, dia tidak dalam, dia di luar. Kalau masuk masjid. Ada sekali tu security panggil. Ada ustaz, ada orang buat shooting luar masjid. Shooting drama ke tak? Tak tahulah. Kami pun pergi intai. Dia buat luar pagar. Tengok tangan begini.
Ramai-ramai budak perempuan 5-6 orang pakai baju kurung. Kata, apa hal ni? Tak waras ke? Suruh jaga pergi cek, buat lalu. Kita tak boleh larang sebab dia bukan masuk premium masjid. Di luar, dia nak background kita je. Rupanya dia buat video klip. Pejam celik, pejam celik. Tak benda. Saya takut pejam tu aja, tak celik-celik lah. Rupa buat video raya. Janganlah gitu. Tak, bukan kita marah buat video raya tu. Agak adik lah. Buat video ni Allah ampun tak dosa. Kurang pasti. Kalau kurang pasti jangan buat lah. Kalau dia boleh dengan confident, oh inilah Allah akan ampunkan dosa saya. Sebab saya mengajak orang pejam celik. Jalan lah. Buatlah 2-3 lagu lagi tak apa. Saya hari ni belum tengok anak bulan lagi dah orang dah cerita raya dah teruk lalu dah orang Malaysia ni. Ada tadi mesej dapat. Buka mesej. Dia dah hantar lagu raya. La ilaha illallah. Teruk lalu lah budak-budak. Tengok anak bulan tak lagi. Kalau kita jadi Ramadan kecil hati. Aku belum sampai. Jiran aku pula yang disambutnya. Janganlah begitu. Jadi sekali lagi, kalau benda tu boleh dapat keampunan, teruskan. Cuma kalau saya boleh menambahkan beberapa cadangan-cadangan. Untuk Ramadan nanti, adik-adik, tuan-tuan, puan-puan sekalian, ada beberapa amalan ni. Ni yang saya share ni, yang ringkas lah, yang untuk level-level pemalas macam kita ni sesuai nak dibuat. Tak berat sangat. Tapi amalannya menghapuskan dosa. Dan bulan Ramadan ni elok buat. Pertama sekali, kalau boleh saya cadangkan diri saya dan tuan-tuan sekalian, kita jaga air semayang. Orang yang jaga wuduk ni, Allah ampun dosa dia. Dan saya ingat menjaga wuduk bulan Ramadan tak susah. Sebab kita tak banyak makan minum. Jadi kecenderungan ke washroom, toilet kurang. Angin mungkin adalah, sebu dan sebagainya. Tapi orang muda macam ni boleh tahan wuduk ni gayanya. Takkan seorang asal betul boleh tahan teruk lalu. Kalau orang pencin boleh tahan biasanya. Iza tawadda'a al-'abdul muslim awil mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma'u fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kulli khati'atin kana yatashatha bi yadahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghasala rijlaihi kharajat kulli khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma' hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunubi. Bila seseorang itu berwuduk, dia membasuh wajahnya dengan air, maka keluarlah daripada wajahnya setiap dosa yang dia buat dengan matanya. Jadi kita ada menengok Netflix misalnya, adalah babak-babak tu hero tu bercium dengan pasangan dia, lama pula berciumnya itu. Kita pula jenis lupa Allah. Aku ni puasa, tengok Netflix tak senonoh pula. Astagfirullahalazim. Ambil air semayang, buang dosa balik. Buang dosa. Kemudian dia basuh tangan dia, maka keluarlah daripada tangan tu dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Kemudian dia pun membasuhlah kakinya, keluarlah daripada kakinya dosa-dosa yang dia berjalan ke tempat tak senonoh pada titisan air yang keluar daripada kaki. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu wuduk ni antara 6 sunnah Nabi SAW yang Nabi tak tinggal. Nabi ada banyak sunnah, tapi ada 6 ni rare. Memang Nabi jarang sangat tinggalkan. Salah satunya sentiasa berwuduk. Dan orang banyak berwuduk ni fadilat besar. Ada satu kisah tentang Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni antara sahabat Nabi yang Nabi confirmkan masuk surga. Ada satu hadis yang menyebutkan pernah Nabi kita dalam peristiwa Isra' Mi'raj, dia mendengar suara tapak kaki di syurga. Itu kan cerita kita pernah dengar. Kata Buraidah radhiyallahu anhu, satu hari Nabi panggil Bilal. Nabi pun tanya kepada, "Ya Bilal, bima sabaqani ilal jannati?" Bilal, apa sebab engkau ni masuk surga cepat pada aku? Nabi tanya kepada Bilal, apa sebab engkau masuk awal? Inni dakhaltul jannata bariha fasami'tu khashkashataka amami.
Malam tadi ketika aku dibawa jalan ke surga, aku mendengar bunyi kasut engkau berjalan di depan aku. Fa'ataitu ala qasrin min zahabin murabba'in. Dan aku lalu pula di sebuah istana buat pada emas. Bentuknya 4 segi tepat. Faqultu liman hadzal qasar. Aku tanya Jibril, istana comel ni untuk siapa? Apa jawab Jibril? Li rajulin min ummati Muhammad. Ini untuk ada satu orang special di kalangan umatmu wahai Muhammad. Qultu fa ana Muhammad. Saya lah Muhammad. Kena Nabi apa? Umat Muhammad ni ana Muhammad. Liman hadzal qasar? Untuk siapa ni? Qal li rajulin minal Arab. Ini istana untuk orang Arab. Dia tak nak sebut nama, Jibril tak nak sebut nama. Kata Nabi, dan ni Arab lah, ana Arabi. Apa masalahnya kau ni? Aku Muhammad, ana Arabi. Liman hadzal qasar? Untuk siapa istana comel 4 segi ni? Qalu li rajulin min Quraisy. Ini untuk seorang lelaki dari Quraisy. Fa ana Quraisy lah, ana Quraisy lah, ana Arab, ana Quraisy, ana Muhammad lah, ente apa masalah? Liman hadzal qasar? Untuk siapa ini istana? Qalu li Umar bin Khattab. Oh, ini istana untuk Umar al-Khattab. Jibril menjawab, untuk Umar al-Khattab. Faqala Bilal, ya Rasulullah, ma azantu qattu illa sallaitu rak'ataini wa ma asabani hadathun qattu illa tawadda'tu indaha. Kata Bilal, ya Rasulullah, saya ni kalaulah tapak kaki tu saya punya, saya pun tak tahu apa amalan saya, ya Rasulullah. Tapi kalau saya boleh agak, saya ni selalu berwuduk, sehingga kan saya tak pernah mengumandangkan azan, melainkan saya berwuduk ketika itu. Faqala Rasulullah bihadza. Maka kata Nabi, inilah sebabnya engkau duduk di depan aku dalam surga nanti. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Para ulama hadis antaranya Syekh Syu'aib Al-Arnus menilai hadis ini sebagai sahih li ghairi dalam kitab Takhrij Al-Musnad. Artinya cerita Omar dan juga Bilal masuk surga ni hadis yang sangat terkenal. Kenapa Omar dapat istana 4 segi itu lain tahun. Kita sambung, kita nak cerita yang Bilal tadi. Cuma ada orang yang sayang pada Nabi marah hadis ni. Mana boleh Bilal masuk dulu? Patut Nabi lah masuk dulu. Tak betul ni ustaz. Takkanlah logik. Mana logik? Patut Nabi masuk dulu. Dia begini. Umpama naik kereta, tuanku duduk belakang, driver duduk depan. Bila masuk kawasan UIA, orang akan nampak driver masuk dulu. Tapi sebenarnya bawa VIP di belakang. Jadi Bilal ni umpama driver, Nabi duduk nyandar belakang lah. Dia tu driver saja. Bukanlah dia masuk kerana kemuliaan dia. Tapi kalau kita kaji antara sebab Bilal itu dapat keistimewaan dan kemuliaan sampai tapak kakinya kedengaran di surga kerana wuduk. Jadi tuan-tuan puan-puan, bulan Ramadan ni nanti insya-Allah kita cuba sedaya upaya untuk jaga wuduk kita setakat yang kita mampu. Sebab wuduk ini manfaat banyak. Selain daripada mengampunkan dosa, dia juga adalah cahaya untuk kita di hari kiamat nanti. Nabi kenal kita dengan tanda wuduk pada wajah kita. Dan wuduk ini juga boleh menghapuskan dosa, boleh mengangkat darjat kita, boleh membawa kita sampai dapat balasan surga. Hatta wuduk ni, ini satu amalan yang kita kena buat bulan puasa nanti. Bila nak berbuka, sangat afdal kita berwuduk. Ini bukan cerita wajib. Kan ada pula orang potong-potong video macam ustaz ni berat. Bukan wajib, afdal. Afdal ni benda fadilat. Dalam satu hadis Nabi pernah menyebut barakatut ta'amil wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Kata Nabi, berkatnya pada makanan itu adalah dengan berwuduk sebelumnya dan sesudah memakannya. Hadis Tirmizi. Jadi sebelum azan 7.20 lebih nanti, 6-7 suku ambil air semayang. Kalau datang buka di Padang MPK, awak ambil air semayang di masjid negeri. Lagi banyak tapak kaki, kiraan tu lagi banyak pahala. Cuma kira pahala je. Ambil wuduk, pukul 7 tu duduk sila. Tunggu makanan, tunggu azan. Dalam berwuduk itu makanan jadi barakah.
Walaupun roti john tu kita beli lepas asar, sejuk dah, tapi dia berkat juga sebab kita ada wuduk makan. Katalah tengah berbuka keluar angin ke batal ke apa ke gepren terusik ke apa contohnya lah. Wuduk lagi selepas pada tu, berkat lagi makanan ni. Jadi dapatlah menghapuskan dosa kita. Apa lagi amalan yang boleh menghapuskan dosa bulan puasa nanti? Sempurnakan wuduk, pergi masjid. Jangan ambil air semayang di masjid. Jangan ni bukan melarang, tidak. Ni fadilat. Saudara-saudari adik-adik kalau nak pergi semayang di masjid UAE ni, daripada kediaman, dari asrama, daripada rumah sewa, sebelum sampai ke masjid, siap-siap ambil wuduk daripada kediaman. Ala adullukum ala ma yamhullah bil khataya wa yarfa' bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Kata Abu Hurairah, Nabi pernah tanya kepada sahabat, maukah kamu aku tunjukkan satu perkara, kalau engkau buat, benda ni simple, dia kata Nabi. Benda ni kau buat, dosa kau hapus, darjat kau naik. Sahabat kata, bala ya Rasulullah, of course kami nak ya Rasulullah. Kata Nabi, isbagul wudu' alal makarih wa kasratul khuta' ilal masajid wa intizarus salati ba'da salah fadhalikumur ribat. Nabi kata, pertama sekali kau ambil air semayang di rumah, siap-siap ambil sempurna. Kemudian kau melangkah pergi ke masjid, berjalan kaki ke naik kenderaan, langkah pergi ke masjid. Kemudian kau tunggu waktu semayang, tunggu sekejap azan, kemudian semayang maghrib contoh, atau pergi zuhur lah, semayang zuhur, ataupun maghrib, habis semayang maghrib tunggu pula azan isyak, macam saudara-saudari tengah buat sekarang. Tadi kita semayang maghrib, siapa yang masih ada wuduk, azan dah berkumandang, kejap lagi kita semayang, itu kita dikira menanti antara semayang dengan semayang, maka orang itu adalah ribat. Sama seperti orang berjihad fisabilillah, Allah ampun semua dosa dia. Ini hadis riwayat Imam Malik, Muslim dan Imam At-Tirmizi. Dia bulan puasa nanti, wuduk siap-siap pergi ke masjid. Kemudian apa lagi? Zikir jangan tinggal. Awak pakai earphone siang malam tak tahu benda lagu dengar, cuba zikir sekali-sekala. Ni ada buat kajian dah, ramai orang pekak dah sekarang ni, sebab banyak nak masuk sumbat dalam telinga macam-macam benda mendengar. Mendengar tu rupa tak boleh lebih sejam rupanya. Awak kadang nak dengar tu nak ketenangan, tapi dapat kepekakan, tak guna. Tenang tapi pekak tak guna, memang tenang betul lah kalau pekak esok, tak guna. Jadi kita kurang kalau mendengar lagu bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni banyak zikir. Awak nak wah-wah, cari bulan lain. Sebab ini keampunan. Kalau tak dapat, memang celaka di Jibril. Jadi kita banyakkan zikir. Apa nak zikir? Terpulang pada kemampuan masing-masing. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, macam-macam lah. Tapi kalau tanya pada saya, disebabkan kita nak dapat keampunan, banyakkan istighfar. Mana beli tasbih yang boleh masuk jari tu kan, tek nek. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Banyakkan istighfar. Dan istighfar juga adalah 6 sunnah yang Nabi tak pernah tinggal. Selain daripada berwuduk tadi, Nabi tidak meninggalkan istighfar. Setiap hari minimum 100 kali. Nabi. Mana kalau Nabi 100, kita sejuta lah. Sebab banyak tengok Netflix ni sejuta lah kurang-kurangnya. Jadi sebab istighfar, astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Istighfar ni banyak manfaat. Ada satu cerita, Imam Qurtubi diriwayatkan cerita ni daripada Ibnu Syubaih. Ibnu Syubaih dia bercerita, ada satu orang jumpa dengan Hasan Basri. Hasan Basri ni ulama besar lah. Orang jumpa dengan dia, mengadu masalah, minta doakan keberkatan. Sebab dia tok guru besar, ulama besar. Datang orang pertama minta, wahai tuan guru, saya ni kampung saya kemarau, tengah heat wave sekarang, tanam-tanaman semuanya kering. Minta tuan tolong doa sekarang pada Allah, mintalah hujan turun. Apa jawab Hasan Basri? Ente balik istighfar pada Allah. Datang orang kedua, tuan guru, tolong doakan saya rezeki berkat. Saya ni miskin, buat bisnes semua tak jalan, buka restoran lingkup, tukang masak lari, tak tahu benda nak buat. Saya dah pening kepala. Buka restoran franchise, boykot pula dia orang, habis tergolek dah saya. Tolonglah saya, miskin lah. Ni contoh saja, contoh. Tolonglah saya wahai tuan guru. Apa jawab Hasan Basri? Tak payah nak doa lah, ente balik istighfar sama Allah lah. Istighfar ente.
Balik orang tu datang lagi pasangan suami isteri. Tuan guru, saya ni lama kahwin 7-8 tahun, anak belum ada. Habis ikhtiar dah. Terjun tasik dayang bunting, minum jamu macam-macam. Tak beranak lagi. Tolonglah nak buat IVF. Berzaman tu tak ada IVF lagi. Tolonglah tuan guru doakan kami dapat anak. Apa jawab Hasan Basri? Tak payah, ente berdua istighfar sama Allah. Istighfar lagi. Datang pula orang yang keempat, tuan guru, saya punya kebun tak ada hasil. Pokok semua mati, tak tahu apa hal. Kena sabotaj ke apa, tanah tak ngam ke, baju tak sesuai ke. Tolonglah tuan guru, mungkin saliran air tak betul ke. Tolonglah doakan, kasih barakah saya punya kebun. Apa jawapan Hasan Basri? Tak payah, ente balik, ente istighfar sama Allah. Melihat keadaan itu, Rabi' bin Syubaih rahimahullah, dia ni ulama. Bila dia tengok Hasan al-Basri jawab jawapannya sama, marah dia. Dia kata, Syekh, ente tak boleh macam tu, Syekh. Orang datang pada jauh nak jumpa ente, tanya soalan berjela-jela, takkan jawapannya istighfar saja, Syekh. Kurang-kurang untuk konten seminit 2 minit juga, Syekh. Janganlah sampai tak jawab langsung. Dia nak buat konten jangan kurang seminit. Dia tak boleh monetize, dia kena lebih 15 minit kata. Ni contoh. Lepas itu kadang kalau kita tengok soal jawab agama tu, memang jawab tu dia drag panjang walaupun jawapan tu pendek je. Dia kona jauh sebab nak bagi dia dapatkan monetize itu. Jadi ente tak bolehlah jawab macam tu. Bagilah dalil sikit, contoh teladan, kata nasihat, pantun 2-3 kerat. Ini istighfar. Nyanyi korang, Syekh. Apa jawab Hasan al-Basri? Syekh, ana punya jawapan tadi bukan ana punya jawapan lah. Itu jawapan daripada Allah lah. Bukan ana punya jawapan. Dalam Quran Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Dan Allah berfirman, minta ampunlah kepada aku, banyakkan istighfar kerana aku Maha Pengampun. Kalau engkau minta ampun dengan aku akan yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Aku akan hantarkan hujan lebat yang mencurah-curah. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kalau engkau istighfar padaku, aku kurniakan engkau harta kekayaan dan anak pinak yang ramai. Bi amwalin wa banin. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan aku akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman yang subur, dan mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir air di dalamnya. Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Maka kata Hasan Basri, ini bukan ana punya jawapan, ini jawapan daripada Allah. Oh, percaya. Itu hebat istighfar. Jadi bulan puasa nanti, bak kata orang Pantai Timur, belai-belai duk saja tau. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Dia istighfar ni selain pada ampun dosa, doa mustajab. Itu kata ulama, doa mustajab. Ada satu kisah dalam kitab Sifatus Safwah karangan Ibnul Jauzi. Diceritakan Imam Ahmad bin Hanbal, dia ni suka mengembara dari satu kampung ke satu kampung. Tak tahulah dia naik bot ke apa ke tak, tapi dia mengembara lah dari satu kampung ke satu kampung. Dia ni pula jenis ulama yang dia ni tak ada medsos lah kalau bahasa sekarang. Dia tak ada media sosial, orang tak kenal dia. Dia ni sangat down to earth lah. Dia bukan popular, tapi alim besar. Ramai orang pegang mazhab dia tapi tak kenal siapa muka dia kurang menyerlah. Jadi bila dia pergi setengah kampung, orang tak sambut pun dia. Tapi dia suka je. Sebab kadang orang sambut kan boleh datangkan riak apa semua. Jadi dia okey je. Satu hari dia pergi sebuah negeri, yang mana negeri itu memang ramai rakyat itu dia mengikut mazhab dia. Okeylah dia singgah di satu masjid. Lepas sembahyang, orang tak kenal dia perhati. Tiba dia tumpang baring sekejap. Datang satu orang ahli jawatan kuasa. Jawatan kuasa tu masa tu memang jawatan kuasa untuk sesi barulah 2024 sampai 2026. Masa tu lah memang
Garang tu AJK baru tu. Dia marah je Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata, cik, ni masjid tak boleh baring-baring sini. Tak nampak signboard tu, dia dalam baring di kawasan masjid. Tak balik ni bukan hotel, tak balik ikut SOP. Ikut SOP lagi, dia tak ada SOP. Ya, ini kat undang-undang peraturan, tak boleh baring sini. Ni masjid, bukan rumah. Ini yang dia marah tu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ni orang relax. Dia bangun, okey, sorry. Dia packing barang, dia keluar. Dia berjalan lah nak mencari mana aku nak tidur malam ni. Tiba-tiba berselisih dengan seorang peniaga roti. Satu orang pakcik. Dia tolak dia punya jentol troli dia tu, meniaga. Jenis orang meniaga agaknya ramah tamah. Dia nampak Imam Ahmad, dia pun tak kenal. Dia pun tegur sajalah. Assalamualaikum. Daripada mana ni? Bukan orang sini ni. Dari mana malam-malam ni? Pergi ke mana? Oh, saya ni nak mencari tempat tidur, tuan. Tadi tidur di masjid. Orang tu suruh saya keluar pula dah. Dia tak bagi-bagi. Oh, memang lah AJK baru ni garang-garang sikit lah. AJK dulu ni okey, ni yang baru ni garang-garang ni. Tapi tak apa. Sini rumah penginapan tak ada, tuan. Tidur rumah saya sudah lah. Saya duduk dua je dengan isteri. Anak semua kerja jauh. Tidur rumah saya sajalah. Esok baru cerita benda lain. Okeylah tuan, terima kasih. Imam Ahmad ikut pakcik ni, penjual roti ni. Sepanjang jalan, kata Imam Ahmad, aku nampak pakcik ni mulutnya kumat kamit. Macam baca sesuatu lah. Tapi Imam Ahmad tak ambil pot lah. Malah nak tanya campur tangan sangat. Malah busy body. Sampai di rumah disediakan tempat tidur yang bagus, mandi, towel apa semua. Imam Ahmad pun rasa gembira lah. Sebelum tidur dia tanya kepada pakcik, minta maaf pakcik, saya ni kalau tak dapat jawapan ni saya tak boleh tidur lah. Saya jadi pelik. Pakcik ni sepanjang jalan saya tengok banyak kumat kamit. Baca apa pakcik? Share lah sikit dengan saya. Oh, tak ada apa tuan. Saya orang kampung zikir je. Yalah, zikir apa? Saya istighfar tuan. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Oh, istighfar. Bagus tu pakcik. Allah ampun dosa. Bagus tu. Ada fadilat lain tak yang pakcik dapat sejak amal istighfar? Oh, sudah kata saya, alhamdulillah, sejak mengamalkan istighfar ni, doa saya mustajab. Mana kalau saya doa, insya-Allah dapat. Saya doa insya-Allah jadi. Contoh kalau pergi ke mall ke mana ke, parking saya doa dapat kosong. Tiba-tiba je kosong. Ni contoh, bukan pakcik tu cerita. Maknanya mudah. Nak pergi bazar Ramadan mudah parking. Segalanya mudah. Nak parking kat Padang MPK pun mudah. Segalanya mudah lah. Saya jadi doa mustajab. Imam Ahmad tanya, semua doa ke mustajab pakcik? Tidak semua juga tuan. Ada satu doa ni tuan, saya minta lama lah, tak luluh-luluh. Saya pun tak tahu kenapa tak luluh. Pakcik doa apa? Tanya Imam Ahmad. Pakcik ni jawab begini, saya pun tak tahulah, saya main-main jugalah doa. Saya kata, ya Allah, kasih chance lah satu peluang, Imam Ahmad bin Hanbal tidur aku punya rumah. Aku nak track, Imam Ahmad ni duduk jauh tuan, mustahil dia tidur rumah saya. Dia tak tahu yang dia bercakap ni adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal terkejut. Ya ke pakcik? Sengoti ke ni? Kalau orang Kuantan, ya dak. Ya ke pakcik? Doa ke tu? Ya, saya doa Imam Ahmad tidur rumah saya. Tak jawab dia tuan, agaknya impossible. Siapalah kita kan? Orang kampung bukannya urus dia pun. Tak apalah, nak buat macam mana, dia kata. Imam Ahmad kata, pakcik, saya lah Imam Ahmad bin Hanbal. Menangis pakcik tu. Maknanya mustajab doa. Mana tahu adik-adik di sini ada pernah doa, ya Allah bagilah Mufti Meng tidur rumah aku. Saja terai je. Sekali tidur, mana tahu bel paya dia rosak dekat tepi light depan. Can I sleep at your house? Masya Allah, Mufti Meng, welcome sir. Pergi berabuk lah cakap orang putih, buka Google Translate lah kita malam tu. Jadi banyak kalau istighfar. Sebenarnya banyak amalan yang boleh kita buat untuk menggapai keampunan Allah. Dan amalan ni mudah-mudah sajalah yang saya kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Sentiasa berwuduk, banyakkan istighfar, jalan kaki pergi masjid. Ini semua boleh menjadi bonus kepada kita selain daripada beberapa amalan-amalan yang lain. Semoga Ramadan yang akan kita dapat nanti akan menjadikan kita ni capai misi yang kita tetapkan, iaitu menggapai keampunan daripada Allah. Kalaulah keampunan tidak menjadi milik kita pada Ramadan ini, sewajarnya kita menangisilah
Kerana Ramadan ini kita gagal mendapat keampunan darinya. Sekadar itulah saja sembang-sembang pada malam ini. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga pertemuan kita ini diberkati oleh ilahi indahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma sallimna ila Ramadan. Wa sallim lana Ramadan. Wa taslimhu minna mutaqabbala. Ya Allah, hantarkan kami ke bulan Ramadan. Hantarkanlah bulan Ramadan kepada kami. Terimalah segala amal ibadat kami di bulan Ramadan. Allahumma qad adhallana syahru Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu. Warzuqna siyamahu wa qiyamahu warzuqna fihil jidda wal ijtihada wal nashat. Wa'izna fihi minal fitan. Ya Allah, Ramadan semakin hampir. Sampaikanlah kami kepada Ramadan dengan selamat. Anugerahkanlah kami rezeki dapat melaksanakan puasa di siang hari dan solat malam pada bulan Ramadan. Berikanlah kepada kami ketekunan, kesungguhan dan juga semangat. Jauhkanlah kami daripada kemalasan dan fitnah sepanjang bulan Ramadan. Allahumma tawil umurana waslahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana. وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sebelum berpisah, selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Ingat, kurangkan juadah, tingkatkan ibadah, banyakkan sedekah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.